Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Matematik. Adik-adik semua, hari ini kita nak berbincang tentang satu topik yang dinamakan sebagai saiz dan garis nombor pecahan. Sebelum itu, saya perkenalkan diri saya. Saya Cikgu Osman Afan, Cikgu Tuition Online Matematik untuk subjek Matematik UPSR tahun 4, 5 dan 6. Maklumat lanjut ada dekat osmanafan.com. Jadi adik semua, mari kita teruskan. Hari ini kita nak cerita pasal saiz dan juga garis nombor pecahan. Yang pertama, mari kita bayangkan kalau kita ada sebiji satu cookie macam ni. Cookie yang sangat besar, biasa pernah makan kan cookie macam ni kan. Okey, cookie begini bayangkan ada semua, kita lihat dia daripada pandangan atas begini. Kita letak atas meja, tengok pada atas, rupanya begini kan. Dan sekarang kita ambil satu pisau yang sangat tajam. Apa kita buat? Kita potongkan cookie ini kepada dua bahagian begini. So kita ada dua bahagian, kemudian kita potongkan lagi kepada 4 bahagian begini. Jadi setiap satu ni adalah pecahan, dan pecahan ini saiznya adalah 1/4. Ini pun 1/4, 1/4 dan ini 1/4. Ini dinamakan sebagai pecahan. Kemudian ada semua, sebagai ulang kaji 1/4 ni, yang satu ni dinamakan sebagai pengangka. Pengangka, dan bawah ni pula adalah penyebut. Ramai pelajar masih keliru lagi, dia selalu terlupa pengangka ni atas ke bawah. Nak ingat senang je, pengangka, bayangkan hujung dia ni A ni untuk atas. Dan penyebut B ni adalah bawah. Jadi orang sebut penyebut saja terus terbayang yang bawah tu kan. Kalau pengangka A atas. Jadi ada semua, untuk mudah faham tentang saiz dan juga garis nombor ni, bayangkan kita ada 4/4 ni kan. Kemudian 1/4 ini untuk pengetahuan, satu ni juga adalah kita menamakan sebagai bahagian pecahan. Ini bahagian-bahagian dia. 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian kan. Bawah ni pula adalah dinamakan sebagai saiz pecahan. Apakah saiznya? Per 4. Bermaksud cookie ini dipecahkan kepada 4 bahagian. Dan ada semua, kalau cikgu sebut 2/4, cuba bayangkan, ada berapa bahagian cookie kita ambil? Berapa bahagian? 2 kan? 2 bahagian. 1, 2. Jadi 2 bahagian. Apa saiznya? Saiznya adalah per 4. Bermaksud cookie ini dipecahkan kepada 4 bahagian. Kalau cikgu bagi 4/4, ada berapa bahagian cookie kita ambil? Daripada potongan tadi, daripada pecahan tadi. Kita ambil 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. So ada 4 bahagian dekat sini. Nampak? Ini rupanya. Ini bahagian pecahan, ini saiz pecahan. Mari kita tengok contoh lain. Contoh lain. Yang ni kita pecahkan kepada 4 bahagian kan? Bayangkan kali ni, kita punya cookie ni kita pecahkan kepada 8 bahagian begini. 8 bahagian kan? Jadi satu bahagian ini adalah 1/8. Dan semua sekali ni saiznya adalah 1/8. Jadi ada semua, mari kita tengok. Jika kita lihat 1/8 ni, yang bahagian atas ni seperti tadi, dia adalah bahagian pecahan. Tengok bahagian-bahagian ni kan. Dan bawah ni pula adalah saiz pecahan. Berapa saiznya? Saiznya adalah per 8. Maksudnya cookie dipecahkan kepada 8 bahagian. Dan juga, kalau cikgu bagi 3/8, cuba bayangkan, ada berapa bahagian yang kita kena ambil ini? 3 kan? 1, 2, 3. Bermaksud 3/8 begini. Per 8 ni adalah saiznya. Dipecahkan kepada berapa bahagian. Dan kemudian, kalau cikgu berikan 8/8, berapa bahagian kita kena ambil? 8 bahagian. 8 bahagian dan saiznya adalah per 8. Jadi sekarang, mari kita lihat bezanya dari semua. Saiz bagi setiap pecahan ni kan. Cookie yang sama, ada di semua, cookie yang sama, ini dipecahkan kepada 2 bahagian. Jadi, 1/2 kan. Ini dia punya bahagian pecahan, yang bawah ni adalah saiz pecahan dia. Apa saiznya? Per 2. Cookie dibagi kepada 2 bahagian. Ini pula kita pecah kepada 4 bahagian. 1/4. Satu ni, ini adalah bahagian pecahan, bawah ni pula adalah saiz pecahan. Apa saiznya? Per 4. Dipecahkan kepada 4 bahagian. Dan ini besar dia. Cuba tengok. Mana lagi besar satu bahagian ni kan? Okey, dan akhir sekali, kita pecah kepada 8 bahagian. Jadi setiap satunya adalah 1/8. Bahagian atas adalah bahagian pecahan, bawah saiz pecahan. Apa saiznya? Per 8. Satu cookie ni dipecahkan kepada 8 bahagian. Jika kita faham tentang saiz pecahan ni, bila orang sebut saja pecahan, kita boleh bayangkan macam manakah rupanya, berapa besarkah saiznya. Okey, sekarang mari kita teruskan. Apa kata kali ni ada semua, kita tengok. Kalau kita ada 4 bahagian daripada pecahan 4 ni kan, per 4 ni. Jadi, satu bahagian, 1/4 tambah dengan 1/4, berapa bahagian kita dapat sekarang? Kita akan dapat 2/4. Maksudnya, kita tambahkan yang atas saja kan. Yang bahagian saja yang kita tambahkan.
Bawah ni tak payah tambah. Sebab bawah ni adalah dia punya saiz pecahan. Jadi 2/4. Kalau cikgu tambahkan banyak begini, 1/4, tambah lagi 1/4, tambah 1/4 dan tambah lagi 1/4 begini. Apakah jawapan dia? 1, 2, 3, 4. Jadi kita dapat 4/4. Kita tambah yang bahagian atas ini sahaja kan. Dan 4/4 ni sama dengan 1. 1 bermaksud 1 kuki yang penuh tu kan, kalau kita gabungkan. Okey, semua faham yang ni Jadi sekarang semua, untuk yang seterusnya ni, apa kata semua, kali ni kita tengok kalau banyak begini pula. Okey, kali ni kita tengok pecahan pada 4 ni juga, tetapi kita ambil 6 bahagian. Kita campurkan 6/4. Atas ni adalah bahagian pecahan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bawah ni adalah saiz pecahan. Dia pecah pada berapa bahagian tadi? 4 bahagian. Dan 6/4 ini juga adalah pecahan tidak wajar kan. Nak tukar pada nombor bercampur, caranya adalah 6 bahagi dengan 4. Kita akan dapat 1, 4 di sini. Dan 6 tolak 4, 2. Jadi jawapannya adalah 1 ni nombor bulat, 1. 2 ni adalah dia punya pengangka, 2/4 yang ni ini contohnya dia semua. Baik, sekarang semua, mari kita lihat topik yang penting hari ini, iaitu garis nombor kan. Macam mana cara nak buat garis nombor untuk pecahan ni? Okay, bayangkan kita ada garis nombor begini, bermula daripada kosong ni kan. Dekat sini kita mulakan dengan 1/4. Kemudian dekat sini apa agaknya? Jaraknya sama sahaja, dia meningkat kan. Jadi sini 2/4. 3/4, dekat sini adalah 4/4. Boleh tambahkan lagi tak agaknya dekat sini apa dia? Dekat sini adalah 5/4, 6, 7, 8, 9/4 dan juga 10/4. Boleh semua dan kalau kita tengok dari sudut bawah ni pula, apa kata kita cuba gambarkan dengan gambar dia. Okey, 1/4 rupanya adalah satu bahagian daripada kuki tadi yang ada pecah pada 4 kan. Yang kedua ni 2/4, begini rupanya. 3/4 begini. 4/4 sama dengan 1 semua. Sebab satu kuki yang penuh ni kan. Sama juga, kalau nombor pecahan ini kita pecahkan kepada nombor bercampur ataupun nombor bulat, 4 bagi 4 sama dengan 1. Okey, 5/4 sama dengan 1/4. Begini rupanya, nampak? Satu bahagian penuh, satu kuki penuh dan satu pecahan per 4. 1 2/4 dan ini adalah 1 3/4, 1 4/4, 2 atau 1 4/4 sama juga tu. 8 bagi 4 sama dengan 2. 2 1/4 dan akhir sekali 2 2/4. Ada semua? Jika kita faham konsep garis nombor ni, kita dalam masa yang sama boleh faham kalau pecahan ini nombor pecahan tidak wajar, yang atas lebih besar pada yang bawah kan. Macam mana nak tukar dalam bentuk nombor bercampur? Ini rupanya. Okay, mari kita cuba lagi semua. Dan atas ni juga dinamakan sebagai pecahan tidak wajar, bawah ni nombor bercampur kan. Okay, mari kita teruskan. Sekarang ni, apa kata kita mulakan dengan ini pula? Kalau cikgu berikan ni, kita mulakan, ini garisan dia. Dia bermula dengan pecahan tidak wajar ni, dekat sini 1/6. Kat sini 2/6, 3/6. Okey, pause video ni sekejap. Cuba sambungkan sampai habis. Berapa kita akan dapat dekat hujung ni? Okey, pause sekarang. Okey, dah siap? Okey, mari kita lihat jawapan dia. Dekat sini adalah 4/6, 5/6, 6/6, 7/6, 8, 9 dan 10/6. Okey, sekarang apa kata kita tengok bahagian bawah ni pula? Nombor bercampur. Okey, cikgu berikan yang permulaan dahulu ini sama juga dengan atas 2/6, 3, 4, 5/6. Okey, sekarang pause video ni, cuba sambungkan bermula daripada sini menggunakan nombor bercampur. Dekat sini apa agaknya? Okey, mulakan sekarang, pause sekarang. Baik, dah siap? Ini jawapan dia. Dekat sini adalah 1. Dan dekat sini 1 1/6, 1 2/6, 1 3/6 dan akhir sekali 1 4/6. Okey, dapat tak kita susunkan dia punya garisan nombor ni? Okey, mari kita cuba lagi satu semua. Kali ini, apa kata kita mulakan dengan pecahan lain pula? Kita masih ada garis yang begini, sama juga, bermula dengan kosong. Tetapi kali ini kita bermula dengan dekat sini. Apa kata kita mula kat sini pula? 6/5. 6/5 kat sini kan? Dan juga dekat sini kita ada 10/5. Okey, pause video ni, cuba lengkapkan bahagian atas ni, kan? Pecahan tidak wajar ni, daripada sini sampai ke hujung ni. Okey, mulakan sekarang. Sudah? Okey, mari kita lihat jawapan dia. Dekat sini bermula dengan 1/5,
25, 3, 45, 55, 65. Seterusnya 7, 8, 95. Betul tak jawapan kita? Betul Sekarang, apa kata kita mulakan dengan nombor pencampur pula? Bahagian bawah ni sama saja, 25, 35, 4. Okey, sekarang bermula pada sini, cuba sambungkan sampai ke hujung ni. Menggunakan nombor bercampur. Okey, pause video ni sekarang, cuba buat. Baik, dah siap? Ini jawapannya. Dekat sini 1, 1/5, 1/2/5, 1/3/5, 1/4/5 dan dekat ujung ni adalah 2. Faham Dapat tak jawapan tu? Okay, kalau salah, boleh betulkan. Baik semua. Mari kita cuba yang terakhir. Last kali hari ni Right, ada semua. Kali ini kita mulakan dengan pecahan ini pula. Kita mulakan dengan 6/7, 11/7. Okay, cuba lengkapkan pecahan tak wajar dahulu yang atas ni. Bermula daripada hujung ni sampai ke hujung ni. Okay, mulakan sekarang. Pause video ni. Okey, dah siap? Okay, mari kita teruskan. Ini jawapan dia. Dekat sini 2/7, 3/7, 4, 5/7, 6, 7, 8, 9, 10/7. Dapat jawapan dia? Okey, sekarang pausekan video ni. Cuba jawab nombor bercampur pula dekat bawah ni. Daripada hujung sampai ke hujung ni. Apakah jawapan dia? Okey, mulakan sekarang. Baik, dah siap? Ini jawapan dia semua. Kita ada 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6, 1. 1, 1/7, 1/2/7, 1/3/7 dan akhir sekali 1/4/7. Dapat tak jawapan dia? Kalau dapat, bagus. Kalau tak dapat, cuba buat lagi semua. Jadi semua, itulah cerita kita hari ini tentang saiz pecahan dan juga garis nombor. Jangan lupa subscribe pada Cikgu Matematik ini dan juga boleh tengok maklumat lanjut tentang tuition yang cikgu jalankan untuk pelajar tahun 4, 5 dan 6. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Terima kasih semua.